Dah start lah. 2 Idiots FM on air in 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi di dalam rancangan 2 Idiots FM. Bukan sekadar sembang kencang tapi lagi kencang. Itu dia trademark kita untuk 2 Idiots FM. So sekarang kita dah sampai minggu yang ketiga. Alhamdulillah. Alhamdulillah bertahan kita selama 3 minggu ni. Alhamdulillah. Sebelum tu saya nak bacakan dulu lah komen-komen dan juga semangat sokongan daripada pendengar 2 Idiots FM. Okay. Kita tengok FB kat sini. Okay, daripada Syarifah Noh. Semoga berjaya abang-abang sekalian di 2 Idiots FM. Semoga maju untuk ummah. Masya Allah. Dia mesti abang Afiq. Okay, sekarang ni Faizal, kita nak bincang pasal apa Okay, hari ni berbalik bila pula kita datang. Okay, kita terus ambil lah 2 Idiots. Kita akan bincangkan isu-isu semasa, isu-isu terkini dan isu-isu yang lapuk boleh jadi terkini balik. Jadi hari ni kita nak bincang satu isu yang luas, tapi hari ni kita nak bincangkan dia tidaklah terlalu detail, tapi apa ni, kita akan kupas sikit lah. Okay, macam bawang. tentang masyarakat Malaysia ni yang terlebih cakna. Okay, ada tentang yang masyarakat Malaysia ni yang terlalu ambil tahu, yang terlalu ambil berat, tapi tak tahu pun apa kisah sebenarnya, apa kejadian di sebalik tabirnya atau sebagainya. Jadi tajuk kita hari ni, okay, tak kisahlah kamu setuju ke tidak, saya adalah si cakna yang sebenar. Si cakna yang sebenar. Okay, tahu apa maksud cakna? Tak pasti lah. Tak pasti, Masya Allah, apa ni cakna? Apa kata moderator? Masya Allah, jadi kita terus bincang aja lah. Saya pun sedap. Okay, tak apalah, si cakna yang sebenar. Isu dia adalah si cakna yang sebenar ni, kita nak tahu macam mana orang itu boleh dikatakan dicakna dengan isu-isu semasa. Kita ambil lah isu-isu semasa kat sini sekarang ni. Saudara-saudara kita kat Palestin sana sedang dibom, berperang kat sana. Isu apa? Isu-isu yang terbaru lah, gelandangan, panda semua dan sebagainya. Orang nak kes adik Firdaus kita yang dikurung ibunya apa semua kan. Masing-masing mengambil peranan yang peranan menunjukkan yang dicakna lah dengan isu-isu tu. Masing-masing semua hero. Jadi masing-masing hero. Hero tu kita boleh panggil hero jadian. Okay, jadi kita kupas sikit-sikit. Nazirul, apa pendapat anda tentang isu ni sebenarnya? Melihat masyarakat Malaysia punya perangai ni sebenarnya. Kejap dulu, apa maksud cakna sebenarnya ni? Masya-Allah, cakna ni saya tak tahu dalam kamus Dewan Bahasa Pustaka tulis macam mana. Tapi pada saya cakna ni dia cakna, dia tahu mengambil berat, mengambil tahu. Okey. Peka lah kata. Masya-Allah. Bolehlah tukar tempat duduk. Okey. Macam mana? Kira nak tanya tadi maksud cakna ke macam mana? Bukan maksud cakna. Macam tu mudah buat duit. Masyarakat Malaysia ni, dia cakna tapi dia bukan cakna pun sebenarnya. Pertama sekali saya melihat bahawa rakyat Malaysia kebanyakannya begitu cakna. Maknanya asal ada isu yang timbul, ataupun isu tu mungkin tak berapa nak timbul, dia tenggelam timbul lah. Tapi dengan kuasa rakyat Malaysia yang begitu cakna, benda yang timbul tu dia akan meletup lah. Yang tenggelam timbul pun dia akan timbul, yang tenggelam pun dia timbul. Maknanya kuasa cakna dia tu boleh, satu, informasi ataupun isu tu disebarkan yang lebih luas. Satu lagi, isu yang mungkin tak sepatutnya disebarkan begitu luas pun tiba-tiba meluas. Lag dulu, kita sambung soalan. Orang sekarang buat duit mudah. Okay, Afiq, nak tanyalah pasal cakna ni sebenarnya. Macam Nazrul cakap tadi, orang Malaysia ni, isu-isu kadang-kadang isu kecil pun dia boleh jadi besar, dia boleh jadi viral. Sebabnya kuasa media. Macam mana Afiq melihat tu sebenarnya? Kuasa media ni yang menggembar-gemburkan benda-benda kecil ni jadi besar. Benda besar ni tak ada teruk sangat, tapi boleh jadi teruk, boleh jadi baik, boleh ditutup semua dan sebagainya. Komen.
Kalau kita fikirkan dari segi membesar-besarkan ni, kalau benda tu baik, dia jadi benda yang baik lah. Contoh isu Palestin. Okay. Tak ada nak kata benda tu remeh, tapi sebab dia membesar-besarkan, orang jadi lebih ada urgency untuk buat something kan. Tapi kalau benda macam let's say tiba-tiba ada video raya yang dimenari-narikan oleh Bobo. orang kita disambat tak menyebut forward. siapa. Tak orang yang ada buat- boboism. Okey lah. Betul, Nigeria sana. Okey. Dia buat benda-benda pelik semua tu. Tapi bila kita besar-besarkan, dia ada dua aspek lah. Satu, ada orang ni tiba-tiba dia jadi taksub. Tiba-tiba ada seorang lagi pula jenis yang macam maki hamun dan sebagainya. Jadi benda ni macam bukan sesuatu yang sihat lah. Jadi menggembar-gemburkan benda-benda yang tak sepatutnya adalah benda yang tak sepatutnya Membazir lah. tenaga. Membazir semua tu. Ha. Kita habiskan masa. Kalau kita tengok, kalau scroll Facebook, scroll tiba-tiba jumpa tu. Scroll sikit lagi, jumpa lagi. Jadi lelah habis sejam, 2 jam. So banyak masa kita terhabis kat sana pada benda sia-sia. Setuju. Jadi maksudnya menggembar-gemburkan satu isu ni adalah satu benda yang tidak baik lah. Bergantung macam lah. mana? Bergantung. Maknanya Gantung kalau pada isunya. benda tu memang dah benda yang sia-sia, so kita gembar-gemburkan, dia jadi benda yang membuang masa, meletihkan. Lepas tu terus lah wujud orang yang gaduh, komen apa semua kan. Naik Sebenarnya perkara menggembar-gemburkan benda ni banyak dilakukan oleh website ataupun page-page yang inginkan like lah. Inginkan like dengan share yang lebih dekat dia punya page. So selalunya benda yang kecil, video yang mungkin nampak macam remeh ataupun sepatutnya mengaibkan lah untuk kita sebarkan, kan. Tapi dengan urgency diorang nak dapatkan like tu semua, membuatkan yang diorang menyebarkan video-video yang tak sepatutnya. So ia bukanlah satu benda yang sihat lah. Dan sikap rakyat Malaysia yang cakna tu dimaksudkan apa yang sebenarnya, macam mana mereka cakna sebenarnya tu, itu kita kena kupas lebih. Okey. Sekarang ni kita nak cerita pasal cakna. Sebelum kita masuk, apa ciri-ciri orang tu dia cakna kepada isu tersebut, apa yang dia perlu tahu. Okey, sebelum kita pergi tu, saya nak tanya Afiq lah. Okey, orang Malaysia ni macam isu-isu macam ni lah, kadang-kadang dia tak baca pun, dia tak tahu pun apa ni hujung pangkal. Dia like, dia share. Suka-suka hati dia je. Macam Farizwan lah selalu ni. Masya Allah, kita tidak menyebut siapa-siapa di sini. Tapi saya tetap like dan baca sikit lah. Okay. Jadi isu like dan share ni, macam mana Afiq lihat sebenarnya? First of all, like ni mudah lah dan seronok lah. Klik tab, like, kemudian share. Dia memang sangat seronok. Tapi sebagai contoh, macam kita kalau benda-benda pendek tu, benda pendek dia takkan sesekali jadi benda yang berilmiah lah. Tiba-tiba contoh ada satu ayat patah-patahan, solat ini bagus. Dia fakta tapi dia bukan berilmiah lah. Untuk berilmiah kita perlukan penulisan lebih panjang. So bila lebih panjang, kurang orang baca, dia terus like je, kemudian share. Kadang-kadang dia tak sedar, kiranya dia menunjuk pada orang ramai yang dia share benda pasal solat semua ni, tapi sebenarnya dia tak baca langsung. Jadi dia tak dapat ilmu tu. Pada lahiriahnya nampak dia lebih berilmiah, tapi sebenarnya dia rugi lah sebab dia tak dapat ilmu tu. Orang lain pula dapat. Kira macam proses memproses data dengan ilmu tu tak ada lah. Dia like, share macam tu. Itu yang kita panggil apa tu lah, input, proses dan output tu lah. Pada ujungnya input tu tak ada sebenarnya. Contoh kita ambil kalau macam public figure ni lah. Public figure ni dia post something macam Afiq cakap tadi, solat itu bagus atau jom solat. Kita boleh lihat komen dekat situ. Sebenarnya hakikatnya itu mudah, jom solat, just pergi solat lah. Tapi kalau tak komen boleh sampai ratus-ratus menghuraikan tentang solat itu sendiri dan sebagainya kan. Dah larilah daripada konsep ilmu sebenarnya. Okey, itu satu isu. Isu kedua, isu yang gembor-gembor kan ni, masyarakat Malaysia ni suka sangat. Ni bukan tuduhan saya tau. Okey. Ini yang berlaku lah. Masyarakat Malaysia ni suka sangat menuduh orang. menuduh seseorang, menuduh sesuatu tau. Daripada dia tak tahu ujung pangkal. Macam mana Nazrul melihat benda tu? Benda ni memang satu benda yang kritikal lah kan. Common sense lah. Benda ni memang tak sepatutnya berlaku lah. Sekejap, apa tadi?
Tak membaca tak membaca. Okay. So maknanya menuduh, tak dia senang menuduh. Okay, menuduh. Terlalu banyak orang kata berita ataupun selalunya benda yang isu yang besar yang orang kata satu Malaysia boleh cakna dengan media yang mudah macam Facebook semua ni, dia datang daripada media media rasmi. Media apa? Prime Media perdana. Media perdana. Masya-Allah. Tu Optimus Prime. So media perdana yang asal dia tajuk tu. Tajuk tu sebenarnya dia orang tak adalah nak menipu pun, tapi iyalah tajuk dia memang, contohlah kita ambil seorang nenek ni dia membeli tapai di tepi jalan. So dia ingin membeli tapai di tepi jalan. So dalam on the way dari rumah ke kedai tu kena langgar beca, mati. So isu yang tajuk yang dikeluarkan adalah nenek mati kempunan tapai instead of mati di langgar beca. Nampak ada mana nenek apa ni, kemalangan ngeri. Padahal beca. Beca tak pun. Jangan gitu. Tapai membunuh nenek. Tak pun boleh jadi ke? Tak pun isu beca tak bayar cukai jalan. Pula keluar tiba-tiba kan. Betul. Tapi kiranya dari asal kepada tajuk tu sendiri sama ada media perdana ataupun media elektronik semua dan sebagainya, wannabe semua macam page apa kan, bila dia putar dia orang tak menipu kan secara teknikalnya kan, tapi dia orang menghasilkan tajuk-tajuk macam tu. So orang Malaysia ni akan terus like share tak ada input sampai kan ada pihak yang cut sebahagian daripada artikel ataupun sebahagian daripada video ucapan orang semua, lepas tu dia twist. Maknanya dia ambil benda yang buruk tu dia twist jadi lagi buruk. Ataupun yalah, maknanya maklumat tu tak cukup. So benda tu orang terus cakna, betul lah ustaz ni buat statement palsu ni apa semua ni kan. Terus share sampaikan apa yang ustaz tu sampaikan adalah benda yang lain dan benda yang full, tapi ada orang mengambil sebahagian dan yang sebahagian tu orang share. So maknanya tiada urgency ataupun sikap yang lebih serius untuk orang kaji balik dari pelbagai source. Macam page ni kata macam ni, orang ni kata macam ni, macam mana pula dengan website ni. Kaji dengan lebih mendalam, betul ataupun tidak sebelum share. Itu adalah tanggungjawab kita sebagai pengguna internet di zaman teknologi yang maju. Masya Allah. Hebat bahasa. Itu salah satu ciri yang perlu ada lah kepada rakyat yang cakna isu macam tu lah, kaji daripada beberapa sumber. Okey Afiq, nak cerita pasal apa ni, media ni pula. Okey. Bahasa lagi. Okey, nak cerita pasal media. Media ni kadang-kadang dia boleh twist berita macam Nazrul kata. Dia boleh twist dan dia boleh tipu. Saya bagi contoh, jangan sebut media apa-apa, media A lah. Okey. Ada gambar perempuan, dia tunjuk macam ni. Okey, media ni boleh tulis wanita ni menyokong poligami. Hakikatnya dia sedang berjuang solidariti untuk Rabi'ah. Okey, tapi sebab media dah tulis tu, orang semua baca, share benda tu. Wanita menyokong poligami semua dan sebagainya. Boleh juga keluar muka si A, okey, beliau seorang militan. Hakikatnya dia seorang penjihad. Bukan penjahat. Berjihad kat sana. Kuasa media tu sebenarnya yang memulakan benda ni, yang menggembar-gemburkan benda ni. Macam mana Afiq tengok ni peranan media sebenarnya? Contohlah, in a way media ni dia dah jadi satu tempat yang sangat bahaya. Sebagai contoh, sebelum baru-baru ni Has ada shooting Recruit 2. Jadi bila tu yang antara perkara yang ditekankan adalah tak bergambar lah dengan pistol tu. Lepas tu pergi upload. Sebab asas media ni jadi sangat bahaya kalau orang terus ambil contoh macam tiba-tiba lah Asfah Hamdi daripada Mr. Dahsyat lah kan. Saya tak berapa familiar. Sebab tu kita promote sekarang kan. So hari tu dia ada berlakon sekali. Sebagai contoh dia pegang pistol tu, kemudian dia ambil gambar. Memanglah nampak suka-suka kan. Tapi kalau ada satu pihak yang tak bertanggungjawab tu, dia ambil, dia download, anak muda pergi berjihad. Tak pasal lepas ni berjihad kat Syria, padahal gambar kat Tanjung Karang. Tahu tak apa. Tiba-tiba lepas ni dah tak pasal Asfar masuk surat khabar, masuk ISA, penjihad
berumur Asfar berapa? 20 tahun. 20 tahun. Lepas tu ada Mr. Rashad. Macam semua ahli Mr. Rashad semua kena tangkap sebab bersubahan. Lepas tu ramai lah muslimah yang tak tahu perempuan lain yang menukar profile picture kepada gambar Asfar. Solidarity Asfar. Macam itu saya pun dah tengok gambar dengan senjata. Fokus. Apa tadi soalan dia? Dah Peranan dijawab media. dah. Peranan media. So media Stop. Dah start dari bila tadi? Tak apa. Kita abaikan. So bila kita katakan bahawa media ni dia sangat bahaya lah. Dia memang sangat tak bertanggungjawab. Tapi kita ada satu part lah yang kita perlu jaga-jaga. Kita dah tahu benda tu hot. Contoh macam sekarang pasal isu militan dan sebagainya. Janganlah. Walaupun dengan pistol dia pun mungkin jadi bahaya dan sebagainya. Mungkin ada orang tiba-tiba caption dia, pistol daripada Star Wars kini wujud di sini. Habis tiba-tiba masuk CIA. Polis cakap memang betul-betul wujud masuk CIA. Peran media memang kuat gila lah. So macam ada orang kata lah, nak tawan dunia ni antara cara dia adalah media. Tentera, media, ekonomi, politik. Macam tu lah lebih kurang lah kot. Betul. Tak tahu lah kalau ada orang cut saya punya ni kan. Lepas tu buat statement baru. Sebagai contoh kalau Apple dulu pada masa promote Apple lah kan. Boleh tak Apple kisah, awal-awal tak kisah. dulu dia nak keluarkan Mac lah kan. Apa dia orang buat? Ada orang seorang tu tanya, tak pelik ke nanti nama keluar Macintosh? Sebab tak ada maksud lah rasanya Macintosh ni. So bila keluar tu, apa yang orang tu kata, tak apa, jangan risau, laburkan 20 juta dalam marketing, dalam media lah sebenarnya tu, nanti orang akan terus terima. Benda tu tak jadi, tak benda pelik. So benda sama lah. Kalau kita promote, contoh macam in a way Islam, filem-filem Islam, di mana Islam ditonjolkan dalam filem, semuanya daripada pihak selain daripada orang Islam. Dan semuanya adalah Islam digambarkan sebagai militan. So no wonder kalau orang barat tu ada yang tak pernah jumpa orang Islam, dia cuma jumpa dalam movie je, dia kena sebagai militan je lah. So tu pelaburan 20 juta. Tapi kita tak pernah ada filem yang membuktikan bahawa kita ni sebenarnya macam ni. So orang tak kenal. So Sama lah. memang media sangat penting lah. Sama juga macam kita bincang dalam episod sebelum ni, iaitu perkataan ajaib. So maknanya kalau sama lah, kalau media ni pun dilambakkan dengan cerita-cerita cinta saja, tu yang buatkan dia mengubah pemikiran masyarakat tu lah. Boleh rujuk episod 2. Sebelum tu kita ada slot pemanggil. Kita slot pemanggil. Okey. Ya, saudara Mala, Assalamualaikum. Mola. Mola. Kat bilik sebelah Alamak, dia tak jawab phone pula. Tak apalah. Kita curang Abang Naim. Okay. Kita sambung pula dengan slot iklan lah sebelum tu. Okay, kita akan promosi lah beberapa buah buku atas meja ni. Kita mulakan dengan Afiq punya buku. Macam biasalah. Disebabkan tu edits ini disponsor oleh Hamastah Syabab. Sponsor utama lah kata apa dalam Prime. Apa macam ni? Prime. Masya-Allah. Power dengan Prime. So sponsor utama lah Has. So dia orang atasan Has minta kita orang promote sikit buku-buku Has publication. Siapa yang bawahan? So antaranya adalah buku aku Has yang telah pun terjual banyak dekat MPH, Kinokuniya, semua minta dan buku novel ni buku baru. Belum apa lagi. Okey, ni buku aku khas macam Nazrul kata dah terjual banyak semua dah beli sampai orang dah tak nak beli. Boleh beli buku aku khas, boleh buka As publication lah. Sinopsis ni mudah. Cerita sikit. Kita sambung nanti episod lain. Tu lah sebab kau nak baca. Rugi buku Nazrul. Okey. Bagi ada promo. Promo. Buku novel ni baru dikeluar oleh saudara Nazirul kan. Yang kat sana tu. Dia merupakan penulis baru, insya-Allah. Time pre-order lagi orang dah tanya dah ada kat MPH ke tidak. Masya-Allah. Itu Malaysia memang macam tu. Padahal kita dah tulis description apa ni pre-order. Tapi dia kata ada tak kat MPH. Marah. Ni episod lain pula. Episod ni lah. Dan seterusnya buku belum habis pun. Cerita sikit kisah apa tu? Kisah dia lebih kurang Nazirul cerita kisah dia pasal kenapa dia drop dan apa yang dia dapat lepas drop. Secara metafora. Drop tu apa sebenarnya? Nak cakna ni. Drop secara orang kata istilah apa? Istilah bahasa Melayu ni lah. So dari segi syarak ni lah. Bermaksud detach ourselves
mengasingkan diri kita atau memutuskan diri kita daripada cengkaman-cengkaman dunia yang menghambat kita jauh daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Terlalu tinggi buku ni. Okey, ni buku terakhir lah. Sekali lagi Sinergi. Buku Sinergi ni macam dah saya cakap dah minggu-minggu lepas. Okey. Minggu-minggu lepas lah. Tapi Sinergi ni bukan sponsor kan? Dia adalah pengiklan kita. Okey. Ditulis oleh anak-anak muda, okey, mahasiswa-mahasiswa universiti semua dan sebagainya. Jadi buku ni memang sangat baik lah. Okey, sebab buku ni memang jadi rujukan tak ada jadi rujukan, jadi bahan bacaan oleh Mr. Dolcet, Thomas Shabab, dan beribu yang lagi. InsyaAllah boleh dapatkan lah kat Sinergi, kedai buku yang berhampiran dan sebagainya. Sebagainya tu tak tahu kat mana. Okey, selesai promosi. Promosi dah lama ni. Okey, kita tak habis lagi Cak Na ni. Masa dah lagi, let lu. Okey. Apa ciri-ciri nak dikatakan orang tu Cak Na kepada isu tu yang sebenarnya? Apa dia kena buat untuk tunjukkan yang sebenarnya dia tahu, dia ambil tahu sebenarnya, dia ambil berat dekat isu tu. Bukan sekadar tuduh menuduh, bukan sekadar like dan share. Apa dia kena buat sebenarnya? Okay, first tak bolehlah secara 100% kita hukum bahawa orang yang like dan share adalah orang yang like dan share sahaja. Share lah saya. Nigeria tadi. Saya yang belah Nigeria. So, okay, like dan share tu adalah satu perkara lain. Tapi untuk menjadi orang yang Cak Na, yang betul-betul Cak Na, yang isu semasa adalah dengan cara first tu lah apa yang kita bincang tadi, bagaimana kita input ilmu ataupun data, maklumat dan berita tu kita input dan kita proses dahulu untuk mendapatkan satu output. Ataupun output tu boleh kita klasifikasikan sebagai cara kita share benda tu, ataupun kita beritahu orang lain untuk mencaknakan orang lain pula. Maknanya kita sampaikan satu maklumat yang betul, dan maklumat yang bukan berat sebelah, dan tidak bersifat provokasi, tidak bersifat kurang ajar ataupun tidak sopan. So itu merupakan antara ciri-ciri yang perlu kita ada untuk menjadi orang yang Cak Na. Itulah maknanya bila kita kata Cak Na, dan apa-apa juga action yang kita nak buat, first kita kena Cak Na, kita kena tahu apa sebenarnya yang terjadi. Dan selepas tu baru kita cari juga sebagai contoh peranan diri kita sebagai apa yang kita boleh buat untuk contribute. Macam contoh sebagai DJ, of course lah mewar-warkan benda ni. Contohnya kalau sebagai contoh businessman, bagaimana dia boleh membantu isu itu dengan cara financial. Dari sudut pemimpin, dari pemimpin bagaimana mereka react to that issue, and then macam mana dia mengulas ataupun dia bertindak dengan cara yang betul, tidak berat sebelah dan tidak orang kata provokasi lah, lebih kurang macam tu. Dan perlu juga orang awam semua at least kalau susah sangat untuk kita bertindak untuk membantu menyelesaikan isu tersebut. Sebagai contoh, kalau kita ambil senang isu Palestin kan, kalau susah sangat untuk kita menderma, at least share lah benda tu, tapi dengan maklumat yang betul. At least kita tahu apa yang terjadi, at least kita tahu sejarahnya secara ringkas, apa yang terjadi pada zaman kejatuhan Uthmaniyah sampai sekarang tu, apa yang terjadi, dan kita boleh explain dengan lebih, orang kata, yalah, dengan maklumat yang betul lah. Itu yang penting. Sama juga macam berita-berita lain ataupun bukan kata isu lah, apa-apa maklumat lah, tidak boleh kita ambil separuh saja, ataupun video tu kita tengok daripada awal sampai habis. Poster kita tengok segala detail baru kita komen. Ini tidak. Poster event dah tercongok depan tu tempat, tapi boleh tanya tempat kat mana. Itu merupakan satu panas lah. Itu memang saya siram. Tak boleh. Dah tulis baik-baik, masa tempat, semua dan sebagainya. Boleh tanya. Bila tempat ni? Ke mana? Orang Malaysia. Tu orang Malaysia yang kat Nigeria. Okey. Aku pula macam mana? Macam mana masuk Cak Na ni sebenarnya? Cak Na ni bila dia faham lah satu benda tu kan. Kira macam dia bukan sekadar tahu lah. Dia tahu betul-betul, kira dari segi yang tak tahu nak cerita macam ni. Mudahnya buat duit. Okay. Tapi basically itulah, maknanya kita macam mana,
kita sebenarnya pun perlu ada urgency untuk kita bertindak isu tu. At least kalau bukan menanangkan isu itu, kita prevent isu itu daripada timbul semula di pihak orang lain. Macam contoh katalah isu orang kurung anak ataupun belasah anak sampai mati kan. Kalau kita tak boleh tolong isu yang memang orang kata contoh individu X tu, so kita tolonglah cakna dekat isu semasa sekeliling kita. Betul. Maknanya kalau tengok anak-anak jiran macam mana, bukanlah nak menjaga tepi kain orang. Sebenarnya memang kita kena jaga tepi kain orang sebenarnya. Kalau terselak kita cakap kain kau ni macam singkat sangat tolong laburkan sikit. Macam tu lah kalau tak nampak betul. Ini dah macam lain. Dia lebih kurang macam tu memang pada zaman ni memang isu memang perkataan menjaga tepi kain orang itu adalah perlu, bukan untuk menyebuk tapi untuk menegakkan hak tu lah. Maknanya kalau jiran kita buat benda yang salah, kita kena bertindak itulah kita punya peranan dari sudut action terhadap kita punya locality, faktor locality. Saya setuju dengan menjaga tepi kain orang tu sebenarnya perlu sangat diguna pakai. Lagi-lagi zaman ni. Sebab boleh berlaku macam-macam lagi sekarang ni. Kalau kita ambil isu-isu sekarang ni yang berlaku waktu kita tengah record ni, orang culik kan, orang hilang, pukul anak semua dan sebagainya. Kalau jiran-jiran yang ambil peranan masing-masing, insya-Allah tak terjadi jiran dia pukul anak dia, jiran dia kurang anak dia, orang-orang dekat shopping komplek tu kan, kalau dia perasan budak-budak ni, semua boleh bagi kerjasama kat polis kan, semua dan sebagainya. Tapi masing-masing nak selamat, tak nak buat bodoh semua dan sebagainya. Jadi itulah yang berlaku. Jadi masa kita pun sudah mencemburui, akhir kata akhirlah kata kita banyak dengar komen, kita banyak dengar soalan kan. Kita akhir kata moderator lah. Masya-Allah. Jumpa lagi. Okey, akhir kata insya-Allah kita bertemu lagi minggu keempat untuk isu yang lebih panas lagi. Okey, kami akan cari isu lagi sikit. Serius. Dengan posisi yang lain. Baju yang lain ke sama baju. Okey. Okey, trademark kita Two Idiots, bukan sekadar sembang kencang tapi lagi kencang. Jumpa lagi minggu hadapan di saluran YouTube yang sama, saluran SoundCloud yang sama, page yang sama dan orang yang sama, DJ yang sama lah. DJ. Sorry ya. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah. Kenapa pula kita panggil dia perkataan ajaib? Afiq? Dok tanya aku, tanya dengan Zul lah. Okey lah. Afiq, kenapa? Kenapa pada soalan? Masya-Allah. Ni tak suka je. Kenapa ni pada saya lah. Okey, jangan tiru. Sebab perkataan ni sangat ajaib. Dia pelaris lah. Dia pelaris kepada program. Okey, macam ni lah. Soalan pertama. Bagaimana DJ Farizwan nampak peranan artis dalam mengubah ataupun mengislahkan masyarakat? Masya-Allah, soalan sangat baik lah sebenarnya. Okey, ni pada pendapat saya, apa yang saya lihat dalam yang berlaku dalam industri hiburan negara kita khususnya lah, antarabangsa. Afiq mungkin boleh kupas nanti lah. Dia selalu pergi Amerika sana semua sebagainya. Undai je.